Ini adalah senarai nama penemu-penemu teori-teori saintifik dan ciptaan-ciptaan hebat sepanjang sejarah yang kita belajar dekat sekolah. Wow, tapi soalan, kenapa semuanya nama Mat Salleh? Mana nama Mat, Meon, PA? Semua negara daripada selain Eropah, kita semua ni tak mencipta apa-apa. Kita tak temui teori saintifik apa-apa ke kan? Peliknya macam tak masuk akal. Dalam beribu-ribu tahun kita semua ni tak apa nak cerdik macam orang Eropah ke? Ini adalah antara soalan utama yang saya tanya dekat sekolah rendah bila saya buka buku sains dan saya tengok kenapa nama-nama semua penemu-penemu saintifik, pencipta-pencipta teknologi hebat macam nama-nama Mat Salleh semata-mata. Adakah saya rasa jealous? Dah memanglah. Lagi bagus kita persoalkan benda ni daripada kita duk gaduh dengan jiran sebelah kita. Siapa yang mula-mula cipta cendol? Sebenarnya ada satu kesimpulan yang sangat menarik pasal isu penamaan penemu-penemu teori-teori saintifik dan teknologi-teknologi hebat sepanjang sejarah ni. Iaitu menurut satu law yang dipanggil Stiglitz Law of Eponymy, semua ni scam. Menurut hukum tersebut, katanya tak ada apa-apa penemuan saintifik yang sebenarnya dinamakan pada penemunya yang asal. Ya betul. Saya ulang lagi. Hukum ni kata kalau ada apa-apa nama teori saintifik yang dikaitkan dengan siapa-siapa pun nama orang, perkaitan tersebut automatik salah sebab orang itu sentiasa bukan orang pertama yang menemui teori saintifik tersebut. Macam tak masuk akal langsung. Okey, kita patah balik sekejap. Bila ada sesuatu teori ke penemuan ke ciptaan ke yang dikaitkan secara langsung dengan nama seseorang, itu dipanggil sebagai eponim. Berkaitan dengan nama orang tersebut boleh jadi sebab dia dianggap sebagai pencipta ataupun penemu teori tersebut, atau dia adalah orang yang berpangkat besar yang bukan dialah yang jumpa orang bawah dia kot, tapi nama dia kredit bagi dekat dia lah. Dan kalau kita cek, memang kita akan dapati bahawa majoriti besar eponim-eponim ini, nama-nama ini adalah nama-nama Mat Salleh belah-belah Eropah sana tu. Dan kalau kita carilah nama orang Rawang ke, nama orang Kelantan ke, tak ada. Kenapa macam tu? Otak bangsa-bangsa lain ni lambat berevolusi ke apa kan, banding dengan mama-mama kat Eropah, ada orang ada dua otak ke dalam kepala kan. Sebenarnya kan, kalau kita buat pembacaan yang lebih mendalam, kita akan dapati ada beberapa masalah dengan sistem eponim ni. Paling utama adalah nama-nama tersebut tak semestinya adalah orang pertama yang jumpa apa yang orang claim diorang yang pertama jumpa. Contoh nombor yang namanya nombor Fibonacci ni bukan Fibonacci yang awal-awal temui. Berkemungkinan besar Fibonacci ni dapat konsep nombor tu daripada kajian orang Islam terhadap lebah di Berjaya yang lebih awal daripada dia. Komet Halley yang diberi nama Komet Halley tu sebenarnya dah dijumpai beribu-ribu tahun sebelum Halley pun lagi. Vaksin Pfizer yang semua orang panggil dia sebagai vaksin Pfizer, bukan Pfizer yang membangunkan vaksin tersebut, tapi BioNTech. Peliknya. Dunning-Kruger effect yang ni yang tak boleh belah betul. Iaitu fenomena di mana orang yang belum cukup pandai, orang jahil, dia akan rasa diri dia pandai, dia akan rasa diri dia lagi hebat daripada pakar-pakar dalam bidang. Dan kalau kita baca paper dia, memang Dunning-Kruger ni memang dia sendiri yang claim, dia letak nama dia sebagai penemu fenomena ni, yang sebenarnya orang dah tahu lama dah. Orang Melayu dulu lagi dah ada peribahasa ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk, jangan ikut resmi lalang. Orang yang alim dia akan merendah diri je, orang yang jahil dia akan tegak sombong. Orang Melayu dah tahu lama
Apa dah konsep Dunning-Kruger ni? Malah 1300 tahun yang lepas Saidina Ali pun dah sebut benda yang sama. Kenapa Dunning-Kruger ni dia ada hak nak letak fenomena yang semua orang tahu ni kepada nama dia? Jadi daripada itulah datangnya hukum ni, Stigler's Law of Eponymy. Tak ada mana-mana penemuan saintifik yang diberikan namanya kepada nama penemu asal. Dan nak tahu apa benda yang lagi kelakar? Hukum Stigler ni bukan dia yang cipta, bukan datang daripada dia. Dia sendiri cakap dia ambil daripada pengkaji sebelumnya. Maka membenarkan hukumnya sendiri. Ada satu persamaan utama kepada semua penamaan-penamaan nama-nama tertentu mamat-mamat dalam sejarah kepada teori-teori saintifik. Persamaan tersebut adalah semua penemuan saintifik sebenarnya dinamakan kepada orang terakhir yang paling-paling tak bermurah hati untuk memberikan kredit kepada orang-orang sebelumnya yang menemui lebih awal daripada diorang. Maka kalau budaya korang adalah budaya sombong, membongak, ego, penemuan yang korang kata korang jumpa itu, korang akan letakkan nama korang yang sebenarnya hakikatnya itu bukan penemuan yang pure, yang asli datang daripada korang. Sentiasa akan ada kajian-kajian tertentu yang korang dapat daripada orang-orang sebelumnya. Mungkin itulah sebab kenapa kita tak berapa nak dengar sangat nama-nama penemu daripada kalangan orang kita, orang Asia, orang Muslim malah, kepada ilmu-ilmu yang diorang jumpa. Sebab kita adalah golongan yang humble, kita merendah diri, kita tak letakkan nama kita kepada ilmu yang kita tahu bukan datang daripada kita pun. Hakikat ultimate-nya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ilmu ni, bukan ilmu aku. Apa nak letak nama aku? Aku ambil asas je daripada orang dulu dan aku tak memiliki ilmu ni. Malah sebenarnya kan orang-orang Islam dan orang-orang Nusantara, kita sehabis boleh nak lari daripada menggunakan nama sebenar kita. Kita gunakan nama gelaran biasanya dalam sepanjang sejarah. Imam Bukhari, Qurtubi, Nawawi, Ibn Kathir, ini semua bukan nama diorang tapi nama panggilan. Dan pembesar-pembesar Melayu dalam sejarah, menurut Profesor Ahmad Adam, kita memang tak tahu nama diorang. Diorang tak guna nama diorang. Dalam masyarakat Melayu tradisional, nama pembesar atau ulama-ulama bala besar tidak pernah disebut. Misalnya Datuk Parpati Nan Samatan, Datuk Panglima Kinta Tua, Datuk Maharaja Lena, Datuk Panglima Lutik Ganta. Semua tak boleh disebut. Disebut hanya gelarnya saja. Apapun kesimpulannya, bila kita baca buku teks sains contohnya dan kita banyak jumpa nama-nama penemu-penemu teori-teori hebat, kita tak perlu rasa macam wow, hebatnya diorang daripada satu daerah tu, kita orang yang duduk kat sini tak bagus, maksudnya ilmu ni bukan ilmu kita orang. Tak semestinya. Sebenarnya ia sangat-sangat bergantung kepada budaya kamu, macam mana kamu nampak ilmu tu. Dan kita memang tak memiliki ilmu sebab ilmu ini hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, yang mengajarkan kepada Nabi Adam. Itulah pemilik ilmu yang sebenar. Jadi terima kasih banyak kerana menonton. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Dan kalau anda menyokong saluran ajar, sudilah untuk menjadi ajar yang sangat-sangat membantu. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.